Bab man ittala'a fi baiti qaumin fafaqa'u 'ainahu fala diyata lahu. Sambung semalam dan baru ni lagi. Oleh kerana hadis-hadis itu kita sudah baca dah, tak payah baca semula dan tak payah terjemah. Sesiapa yang menjenguk ataupun mengintai ke dalam rumah qaumin, sesiapalah ke dalam rumah orang ramai, ke dalam rumah sesiapa, fafaqa'u 'ainahu, lalu mereka membutakan matanya, fala diyata alaih, maka tidak dikenakan apa-apa diat ke atasnya ataupun ganti rugi ke atasnya, yakni ke atas orang yang membutakan mata itu. Imam Bukhari buat mari dua hadis, tiga di sini, tiga hadis. Yang pertama berkenaan dengan dia, yang kedua hadis itu berkenaan dengan dia sendiri. Ada orang mengintai di lubang ataupun di celah-celah pintu rumah dia tu. Nabi SAW pun bangun membawa mishqas. Mishqas ini sesuatu yang tajam lah, mata mata anak panah, itu mishqas juga, ataupun lain-lain lah. Dan dia menunjukkan untuk ataupun menghunusnya lah, untuk menikamnya. Tetapi dia tidak tikam, bukan tikam, cuma tunjuk saja. Yang kedua tu pun berkenaan dengan dia juga. Dan yang ketiga, iaitu kalau sesiapa mengintai engkau dengan tidak ada izin, fa'adhaftahu bihasatin, lepas tu engkau baling dengan anak batu sehingga buta mata dia, lam yakun alaika junahun, tidak ada apa-apa kesalahan atasmu, yang engkau tidak berdosa apa-apalah. Ini semua ni bab ni berkenaan dengan diat lagi, berhubung dengan diat lagi. Berhubung dengan diat lagi. Kalau nak kira dari segi tajuk dia ni, tidak menepati ni isi hadis ni, tajuk dia. Sebab dalam tajuk dia tu ada sebut fala diyata lahu, fala diyata lahu, maka dia tidak mendapat, satunya orang yang membutakan matanya tidak dikenakan apa-apa diat ke atasnya. Itu satu. Satu lagi makna dia boleh juga, iaitu orang yang dibutakan matanya itu tidak mendapat apa-apa diat. Gitu. Dalam tajuk ni dia sebut fala diyata lahu, fala diyata lahu, gitu. Sedangkan dalam hadis tak ada. Hadis yang pertama Nabi SAW tunjuk mata tu, mata anak panah yang tajam tu. Yang kedua midran ni, macam sikat rambut hak tajam, hak besi, yang orang perempuan buat selit rambut dia tu. Midran, dia buat garu kepala dia, tiba-tiba ada orang hitam, dia pun kata, kalau aku tahu kau mengintai aku nak nescaya aku cucuk dengannya matamu, dia kata kepada orang itu. Dan Nabi SAW kata, innama ju'ilal idhnu min qibalil basar, disyariatkan meminta izin itu kerana takut terlihatlah. Itu sebab minta izin. Disuruh minta izin. Kalau sudah tengok dah, buat kepada dia minta izin tu. Di sini pun tak ada juga pasal diat tu. Dalam hadis yang ketiga pun lagu tu juga, cuma disebut tidak berdosa, kau tak berdosa. Tapi diat tu tak ada. Tak ada sebut. Macam mana? Salah satu cara Imam Bukhari dalam Bukhari ni, iaitu dia bagi dalam tajuk dia sesuatu yang terdapat di dalam setengah-setengah turuk hadis, bukan dalam semua turuk hadis.
Macam di sini tak ada. Tapi dia nak cerita ada setengah-setengah turuk riwayah tu di dalamnya ada sebut ni, ni tidak dikenakan ataupun dia tidak mendapat diat. Dia tidak mendapat diat orang yang kena buta mata dia tu. Ada sebut dalam setengah-setengah turuk. Ini salah satu cara dia lah Imam Bukhari. Dalam Hasyiah kita ni pun ada. Qila la yutabiqul hadis at-tarjamah. Hadis tak sesuai dengan terjemah dia. Sebab apa? Dalam hadis itu tak ada tasrih. Tidak ada keterangan bahawa la diyah, tidak kena diyah tu. Tidak kena diat ataupun dia tidak berhak mendapat diat. Tak ada tu. Jadi ulama jawab fi ba'dhi turuqihi at-tasrih bidzalik. Wa ujiba bi anna fi ba'dhi turuqihi at-tasrih bidzalik. Wa qad jarat 'adatuhu rahimahullah bil isyarati ila ma warada fihi. Memang sudah jadi kebiasaan Imam Bukhari, dia akan isyaratkan kepada apa yang terdapat di dalam setengah-setengah turuk riwayat. Begitulah. Walaupun dalam riwayat Al-Amari ini tak ada. Tetapi riwayat lain, tarik riwayat lain, melalui tarik riwayat yang lain ada sebut. Dan hak tu pun menepati syarat dia juga. Sebab itu dia buat dalam tajuk fala diyata lahu. Kalau nak kira tak ada tu. Sebut pasal diat-diat tu tak ada. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, setara mana kalau mengikut hadis ini zahirnya nampak tak ada kena apa-apa. Tak ada kena apa-apa. Tuan rumah tu yang bertindak dengan menikam ke ataupun mencucuk mata ke sampai buta tu tak ada apa-apa lah kalau mengikut zahir hadis ni. Tetapi ulama-ulama masih lagi ada beberapa pendapat ni, berbeza pendapat berhubung dengan perkara ni. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Malik dia kata kan? Dia kata kena qisas. Tak boleh. Mana dia tidak pakai mengikut zahir hadis ini. Tak boleh. Mana kalau orang tu hitam, kita sampai buta mata dia, kena qisas. Kena qisas. Yang ni mengikut ayat Quran itulah. Al-ain bil ain wal anf bil anf. Kalau mata dengan mata apalah. Kalau hidung dengan hidung, begitulah. Lain-lain lagi. Kalau tidak pun kena bayar diat. Kena bayar diat. Jadi hadis ini lagu mana dia pakai? Hadis ini untuk makna taghliz. Untuk makna peringatan tentang beratnya perkara itu. Tak boleh main-main mudah-mudah. Gitu. Itu mengikut Malikiyah. Dia mengatakan qisas, kena qisas. Sebab apa? Sesuatu maksiat itu tidak boleh ditolak dengan maksiat, kata dia. Jadi kita buat gitu maksiat tu. Lepas tu katakanlah maksiat yang dia buat tu, dia mengintar tu. Satu kesalahan lah, tapi mana besar dengan kesalahan hak kita cocok tu sampai buta mata dia. Itu tidak sepadan. Kalau kita nak kira berdasarkan ayat-ayat yang menyebutkan kalau orang buatnya yang kita boleh balas, tapi balas serupa. Balas serupa. Ataupun kalau kita maafkan hak tu lebih baik lagi. Dalam ayat Quran sebutkan begitu. Jadi tak boleh. Dia kata tak boleh. Kalau sekiranya berlaku kena qisas juga. Kena qisas juga. Itu mengikut Malikiyah. Jadi ulama-ulama dalam mazhab Malik. Adapun salah satu daripada pendapat Syafi'i, dia kata memang saja tak boleh diat, lepas tu tak kena bayar ganti rugi, tak kena qisas. Dia pegang dengan zahir hadis ini. Dosa pun tidak, dari segi apa-apa pun tidak. Sebab apa Nabi SAW walaupun tak cocok pun dia kata lagu tu menunjukkan boleh lah. Lepas tu kata balas tu qisas itu kilain. Hak ni orang tu sudah bersalah dah. Lepas tu kita kata walaupun kesalahan dia tu tidak sebesar dengan buta mata dan syarak bui dah. Dan Nabi SAW bui kebenaran dah. Tak kira lah. Dari segi tak sama, kira sama dah tu. Dia kira gitu. Imam Abu Hanifah pula dia kata dalam masalah ni tidak ada qisas. Cuma kena bayar diat. Kena bayar diat sekiranya
perbuatan mengintai tadi boleh ditolak dengan cara lain, dengan cara yang ringan. Kita jekah ke ataupun kita baling ke apa-apa ke, sesuatu yang kita kira tidak mencederakan dengan teruk lah. Kalau kita boleh buat gitu, tiba-tiba kita sudah buat dah, maka tak boleh. Kena diat. Siapa dia kena bayar diat? Ni tuan rumah tu lah, tuan rumah. Gitu. Artinya orang yang mengintai tu dapat diat. La diyatalahu tu dalam keadaan lagu mana? Bagi mereka tidak dapat diat itu. Dalam keadaan mana? Dalam keadaan dah orang jengkah dah, itu lagi. Dia tidak lari dengan hak rengeh, dengan halangan yang rengeh, dengan teguran yang rengeh. Baru kita buat berat tu, barulah tak apa. Dia kira gitu. Ini beza pendapat lah sini. Lepas tu ulama-ulama pula beza pendapat pula. Jadi kalau kita sebelum pada kita nak pukul tu, kita kena isyarat kau kata dia. Kena rayak ke tidak? Kena rayak ke tidak? Kau pakai perok bui selalu. Ada dua juga pendapat. Satu pendapat mengatakan kena itu dulu, bagi amaran dulu kepada dia. Satu lagi pendapat mengatakan tidak payah ada amaran, tak payah ada amaran. Gitu. Di tu luar tu pun dalam Hasyiah nombor 10 tu ada juga sikit-sikit adalah situ. Babul aqilah. Ini bab aqilah. Aqilah jamak kepada aqil. Aqilah tu. Bukan muannas, mufrad tu, jamak. Jamak kepada aqil. Aqil tu asalnya daripada aql. Aql. Aql bukan makna akal, tidak. Akal di situ dengan makna diat. Diat di sini dengan makna pampasan ataupun ganti rugi. Sebab apakah ganti rugi ni ataupun diat ini dipanggil aql? Sebab biasanya pada zaman dulu, pada zaman Nabi SAW ataupun zaman jahiliyah dulu, apabila dia nak bayar ni kan, ganti rugi ni, dia bayar dalam bentuk unta. Dan unta itu diikat di hadapan rumah keluarga yang terbunuh tu. Keluarga yang terbunuh. Jadi apabila diikat, ikatan itulah orang panggil aql ni. Asal dari segi bahasa Arab maknanya aqlun tu makna ikatan. Sebab unta-unta diikat depan rumah. Itu asal. Yang ni unta tu diikat sebagai diat lah. Kemudian yang diguna dengan makna diat tu sendiri. Asalnya makna dia ikatan tu. Ikatan unta tu. Unta yang diikat tu. Kemudian aqilah, orang-orang yang perlu membayar diat itu. Itu makna aqilah. Siapakah orang-orang itu? Iaitu keluarga, balik ayah, balik lelaki, keluarga balik lelaki. Yang ni balik ayah lah. Ataupun setengah ulama mengatakan asabah. Asabah tu maknanya orang-orang yang boleh juga menerima pesaka kalau seseorang tu, yang ni penjenayah tu melakukan mati, dan kalau sekiranya orang-orang lain tak ada, dia boleh pesaka tu. Itu aqilah. Sama ada keluarga sebelah ayah ataupun asabah. Itu maksudnya. Itu aqilah. Bukan keluarga balik mak. Tidak, keluarga balik ayah. Sebab semua pun dari segi Islam ni dia lebih mengutamakan, lebih berat balik ayah tu. Lebih istimewa balik ayah tu. Dari segi pesaka, dari segi gapo pun lebih banyak, lebih hot tu lebih utama. Dari segi menanggung risiko pun hal itu juga. Kita munasabah lah. Kalau dia dapat keuntungan, dia juga dapat kerugian. Inilah dalam kaedah tu kan disebutkan al-ghurmu bil ghunmi. Al-ghurmu bil ghunmi. Risiko ataupun kerugian yang seseorang itu tanggung adalah disebabkan oleh dia berkemungkinan mendapat keuntungan daripada sesuatu. Supaya juga sini masuk di bawah kaedah tu.
Itu aqilah. Lepas tu Aba Juhaifah meriwayatkan, dia kata saya tanya Ali, adakah pada kamu apa-apa selain daripada hak terdapat dalam Quran tu? Pada ketika yang lain yang tidak ada pada orang lain, adakah sesuatu? Faqala wallazi falaqal habba wa bara'an nasama, dan seterusnya. Dia kata tak ada. Hak ada pada dia selain daripada Quran tak ada, kecuali kefahaman yang diberikan kepada dia berhubung dengan kitab Allah. Yang ni dia pandailah dalam nak mengistimbatkan, nak mengeluarkan hukum daripada ayat Quran tu. Memang dia ada kebolehan lah. Dia ada kebolehan. Itulah. Kalau nak kira benda lain suka sakat, tak ada. Yang beza daripada orang lain. Bukan makna selain daripada hak Quran tu Sayyidina Ali tak ada. Lepas tu hadis pun tak ada. Tak. Hadis banyak hadis. Hak tu pun ada juga pada orang lain. Hak ni maksudnya hak tak ada pada orang lain. Ada pada dia saja. Ada ke tidak lagu tu? Tak ada. Selain daripada Quran, lepas tu hadis, hak maklum yang mana juga ada pada orang lain, tidak khusus dengan dia. Hak tu ada. Selain daripada tu tak ada. Dengan hak ni sebelum pada ni pun anda sebut dah, satu hujah yang menolak pendapat orang-orang tasawuf. Ramai orang-orang tasawuf menganggap tasawuf ni semua mari mesti lalu kot Sayyidina Ali. Kalau tidak lalu kot Sayyidina Ali tak sah. Hak faham lagu tu tak betul. Sebab apa? Sayyidina Ali kata tak ada. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab tasawuf banyak benar. Dia kata ilmu ni tak ada melalui orang lain. Mesti kena lalu kot Sayyidina Ali juga. Kalau tidak tak sah ilmu ni. Banyak sekali dalam kitab-kitab tasawuf sebut lagu tu. Hak lagu tu tak betul. Sebab apa? Sayyidina Ali kata tak ada. Hak beza. Kalau lagu tu beza pada orang lain lah. Orang lain Nabi tak bui. Ni dia tanya ni. Hak tak ada pada orang lain. Apa dia? Hadis tu ada pada orang lain. Hadis. Dia pun ada. Ni bukan nak cerita pasal hadis. Ni benda lain. Begitu juga hak lain-lain lagi. Kalau kita nak kata ilmu hak pelik-pelik lah. Sebab hak Syiah kata dia ada Gani, kitab Jafar lah, kitab macam-macam lah. Itu tak ada. Karut semua. Kecuali hak ada pun kalau selain daripada Quran, Sunnah, hak ada dalam ni, dalam sahifah ni kata dia. Kalau hak bertulis kak. Dalam sahifah tu dia dalam satu kertas ataupun bahan yang ditulis lah kita kata. Yang tulis itu kepada dia. Saya tanyalah dia, kata perawi ni. Kepada dia ada dalam sahifah, dalam kertas tu. Kertas tu dia letak dalam sarung pedai. Dalam sarung pedai kertas. Maknanya tak banyak mana isi dia. Tak banyak mana isi dia. Sebab kalau banyak benar, takkan boleh bubuh dalam sarung pedai tu. Seluas mana sarung pedai? Dia kata dalam dia tu ada al-aql. Tu anaknya. Ada hukum tentang ni diat ni. Dan cerita tentang fikakul asir, yakni pembebasan orang tawanan, dan orang Islam tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Adalah tu ada. Dia kata ada hak tu. Lepas tu hak lain tak ada pada dia. Gitulah. Tapi setengah-setengah orang yang tidak faham, apabila kita kata gitu, dia tergeduh hati. Dia kata tak betul. Dia kata kita menolak tasawuf lah, anti tasawuf lah. Bukan masalah anti tasawuf, tak semua molek. Tasawuf tu banyaknya hak molek. Tak ada satu hak mana tidak bercanggah dengan hadis. Dalam hadis ni pun ada tasawuf. Ingat kemati, tak boleh riak, tak boleh sombong. Ada semua dalam hadis. Dan hak tasawuf tu pun dia perincikan lagi, perjelas lagi tu. Tidak salah tu. Cuma dakwa macam sani tu. Dakwa macam sani. Yang ni ilmu ni mari daripada Sayyidina Ali saja. Orang lain tak ada. Nabi tak beri kepada orang lain. Ilmu sulit ni. Hak tu. Lagu tu. Hak tu memang tak lagi. Dia bercanggah dengan ni. Bercanggah dengan ni. Dan cara kita menilai hak lain-lain tu, dia kalau hebat secara mana pun, dia tidak serupa hadis. Dia tidak serupa Quran. Ni dalam hadis Bukhari ni sebut. Dia kata tak ada benda lain pada dia. Kalau tak ada pada orang lain, tak ada. Kalau ada pun ada pada orang lain. Lepas tu kalau dakwah yang tadi, tu tak ada pada orang lain tu.
Jelas tu. Tak ada pada orang lain. Hak nak sini Imam Bukhari nak di sini ke apa dia? Iaitu al-aql. Ada sebut al-aql. Tetapi di sini disebut tentang aql. Imam Bukhari buat tajuk aqilah. Lain tu. Apa? Ni cara Imam Bukhari kadang-kadang betul-betul dia bagi tu dia ambil isi hadis tu. Betul-betul. Tak ada lari sikit pun, betul-betul mengikut tertib dia. Kadang-kadang dia ubah suai. Apa lagu tu? Dia nak isyaratkan kepada hukum aql. Yang ni hukum diat yang terdapat dalam sahifah tu, iaitu hukum diat yang perlu dibayar oleh aqilah. Yang perlu dibayar oleh aqilah. Jadi dalam hukum ni, hukum jenayah ni, kalau hak tidak sengaja dan hak tersalah, maka keluarga sama-sama menanggung. Keluarga hak tadi lah, seperti kita kata tadi, ahli ayah tu, sama-sama menanggung dengan penjenayah tu. Tidak kata dia saja kena bayar, tidak. Tapi kalau dalam kes pembunuhan sengaja, lain pula hukum dia. Berat dia lah, dia atas dia menanggung. Tetapi kalau hak tidak sengaja ataupun tersalah, tidak, pakat-pakat tanggung. Sebab kalau dia seorang, dahlah dia tidak pisah kira-kira tu. Cara-cara kena bayar. Jadi nyayo juga. Boleh jadi harta habis licin, kena bayar. Kalau lah kena atas dia. Ini tidak. Kena atas orang lain juga. Lepas pada tu, Imam Bukhari nak isyaratkan satu lagi kepada ayat. Takut-takut kita muskil. Ni lagu mana, tidakkah? Dengan cara orang lain buat jenayah, orang lain yang menanggung. Kena bayar ganti rugi ni. Tidakkah itu bercanggah dengan ayat Quran? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa hak orang lain buat. Dia menanggung hak dia saja. Ni apa orang lain yang melakukan jenayah, hak ni kena. Dia nak kata hak tu cerita lain. Hak tu umum, itu umum yang terdapat dalam ayat Quran itu orang panggil umum makhsus mengikut kaedahnya. Umum yang dikhususkan. Mana tidak seumumnya. Tidak kata dalam semua kes lagu tu, tidak. Ada kalanya macam ni dikecualikan oleh hadis. Kalau orang tu melakukan jenayah secara tidak sengaja, maka ganti ruginya dia tanggung tu kena bayar, keluarga dia juga kena bayar. Tidak kata dia saja. Terkecuali hak tu. Khusus hak tu. Dia khususkan hak tu. Supaya itulah juga umum maksus ni maknanya supaya kata yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Tuhan pesan kepada kamu, iaitu siapa-siapa yang ada anak, maka anak dia tu dapat pesaka sikit-sikit. Kalau nak kira anak, semua lah anak. Lepas tu kalau anak hak bunuh dia, boleh juga pesaka dia daripada ayah tu. Anak tu bunuh ayah. Tidak. Sebab apa? Sebab ada hadis yang lain. La yarithul qatilu al-maqtul. Pembunuh tidak mewarisi harta orang yang kena bunuh. Hadis itu mengkhususkan umum ayat Quran saat ni. Supaya juga macam ni. La taziru waziratun tu umum. Hak ni mengkhususkan. Ni ada kes-kes yang terkecuali daripada hak tu. Hak ni termasuk. Itulah Imam Bukhari buat mari sini. Tujuan dia hak tu. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kalau tak ada kena mengena dengan dia. Juga kalau kita kata akhirat esok, apakah seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain? Kalau tidak ada kena mengena dengan dia, tapi kalau ada kena mengena dengan dia, dia yang ajar buat lagu tu, boleh ke dia? Boleh. Orang lain buat pun boleh juga ke dia. Seperti mana dalam hadis sebutkan, kalau orang tu buat jahat dan orang lain turut dia, dia juga dapat hak tu. Jadi tidaklah kata la taziru waziratun wizra ukhra tu umum, secara umum betul. Langsung tak ada kena mengena dengan orang lain. Tidak gitu. Begitu juga dengan hadis ini. Babu janinil mar'ah. Ini bab janin, perempuan. Janin ini anak dalam perut. Lepas tu katakanlah seseorang bahas perut dia, sampai gugur anak. Gugur tu keluar mati dah. Itu orang panggil janin. Hak duduk dalam perut.
Hak duduk dalam perut. Asalnya hak duduk dalam perut tu lah janin. Hidup ke mati ke. Kalau sudah keluar, mati, itu orang panggil saqt. Keluar tu mati dah. Itu orang panggil saqt. Yang ni anak guguran. Ni janin. Lagu mana? Lepas tu ceritanya, dua orang perempuan balah, hak seorang tu pekong. Dalam riwayat yang lain dia sebut kata pekong dengan batu, kena perut dia. Bila kena perut tu, gugur. Mati, tubik mati. Nabi SAW hukum lagu mana? Berhubung dengan kes ini, iaitu hak jempuku tu dia kena bayar dalam bentuk ghurrah, seorang hamba, laki-laki ataupun perempuan. Seorang hamba, laki-laki ataupun perempuan, gitu. Kemudian ghurrah tu apa makna? Setengah ulama mengatakan hamba, asal makna ghurrah tu makna putih di dahi kuda tu, tanda kepada kuda tu molek. Tanda kuda tu molek. Al-ghurrul muhajjalin min atharil wudu. Kan dalam hadis ada sebut, iaitu orang-orang yang ambil air semaya ni esok, al-ghurr. Ghurr tu apa makna? Putih muka dia. Kalau kuda di dahi tu putih. Al-muhajjalin, yang ni ujung-ujung anggota dia tu putih. Kalau kuda di kaki dia tu, kaki dia bersilai putih. Itu tanda bagi orang yang reti pasal kuda ni, comel kuda tu. Dia buat bandingan orang boleh faham pada masa tu lah. Tapi bukan maksudnya orang ambil air semaya tu jadi tapung seperti kuda lagu tu, tak. Maknanya orang boleh kenal, orang tahu, oh ni orang istimewa, ni orang lebih ni. Saya esok orang nampak gitu. Bukan makna seperti kuda tu. Ini kuda yang istimewa, yang baik, yang molek. Orang yang kenal kuda tu dia tahu gitu. Hamba ni pun hamba yang putih kata dia. Sebab kuda tu putih, hamba putih, bukan hamba hak hitam. Dia kata gitu. Ada setengah ulama pula kata bukan ghurrah di sini maksudnya hamba yang putih kau hitam kau tak cara tu. Maksudnya hamba yang sempurna, yang mahal harganya. Bukan hamba yang cacat apa tu, tidak. Hamba yang ada kepandaian, ada kemahiran gapo. Gitu. Kemudian hak ni pada ketika ada ghurrah dulu. Pada ketika ada hamba. Lepas tu apabila tak ada hamba, sebab itulah kita kata dah dalam bab ni sebenarnya terpulang kepada pemerintah dalam menentukan berapa banyak. Walaupun dulu ada macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan 1000 dirham, ada yang mengatakan 1000 dinar. Pendapat tu tak serupa. Dan kita boleh katakan hak ni kata gini tu mengikut keadaan. Mengikut keadaan. Jadi pemerintah boleh menentukan lah. Misalnya kalau kes lagu ni sekarang ni kena bayar berapa, kalau ringgit, berapa ringgit. Kena bayar kalau dalam bentuk duit. Dia boleh menentukan begitu. Sebab hamba tu pun pada masa tu sebagai sesuatu harta lah. Benda yang ada rega. Tidak semestinya tu. Soalan kita pun lagu tu juga. Cumanya Sayyidina Umar tanya, siapa dia? Lagi orang lain. Annahu syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Mughirah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan lagu tu, maka Sayyidina Umar tanya dalam riwayat asal lagi, siapa dia? Ni sokong hak Mughirah kata ni. Siapa dia lagi ada dengar? Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu tu. Maka Muhammad bin Maslamah pun dia kata, saya jadi saksi bahawa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kata lagu tu. Ini menunjukkan bahawa Sayyidina Umar cermat dalam menerima sesuatu hadis itu. Bukan bermakna dia tak terima hadis ahad. Yang ni hadis hak seorang, salah satu orang riwayat dia tak terima. Tak. Banyak contoh-contoh yang lain yang menunjukkan Sayyidina Umar terima. Tetapi kalau kes yang berat-berat, dia nak biar ada lagi bukti yang lain. Sokongan tu. Ini menunjukkan cermat dia lah, cermat dia. Babu janinil mar'ah wa anna al-aqla 'ala al-walid wa 'asabati al-walid la 'ala al-walad. Bab janin perempuan dan aql, diat itu dikenakan ke atas ayah dan asabah ayah, bukan ke atas anak. Bukan ke atas anak. Tidak dikenakan ke atas anak bayar diat dia. Semua tak adil lah juga. Ada orang ni melakukan kesalahan, lepas tu kena siapa dia kena bayar? Ayah kepada penjenayah tu kena bayar dia.
ataupun asabah dia, keluarga balik ayah. Bukan anak. Kalau katakan penjenayah tu dia ada anak. Anak tu kena bayar. Tak, anak cucu tak. Balik ayah. Balik ayah, keluarga ayah. Itu saja. Ini pun supaya tadi juga wa annal aqla ala asabatiha, dikenakan ke atas asabahnya. Asabah tu balik ayah lah. Keluarga balik ayah. Lepas tu dia buat mari alal walid itu ada dalam setengah-setengah riwayat. Imam Bukhari nak isyarat kepada waktu sini dia tak marilah riwayat tu, tapi ada juga dalam setengah riwayat menyebutkan ayah. Mana kena juga. Sebab kita kata dah lah baru ni, iaitu tujuan dia kena ke atas orang lain ni, bayaran saat ni, denda saat ni kena orang lain bayar, apa? Supaya tidak berlepas tangan. Masing-masing tu. Anak beranak ni cara benar. Sebab apa? Tak ada pasal kita rugi ni. Kalau dah dia buat jenayah, kita juga kena bayar. Jadi masing-masing cara. Molek kepada anak beranak dia tu. Selain daripada tu, munasabahnya kepada dia, iaitu ada ketikanya asabah keluarga balik ayah ni, dia dapat pesaka kalau hak ni mati. Kalau katakanlah hak penjenayah ni, kalau dia tidak melakukan jenayah, dia mati, pesaka tu boleh mereka terima juga. Sebagaimana mereka mendapat kebaikan daripada dia, sepatutnya sesuatu yang menimpa orang ni, dia mungkin dapat kebaikan daripada orang ni, kena tanggung, kena sama-sama tanggung. Itu faedahnya dari segi kemasyarakatan. Yang ni secara tidak langsung, Islam ni dengan sistem ni, dia merapakkan keluarga. Dia merapakkan keluarga dan menarik perhatian keluarga supaya jaga anak beranak dia tu. Jaga anak beranak. Kalau tidak, dia mendapat kerugian. Lepas tu seterusnya, sepatu juga waktu lah. Bahu man ista'ara abdan aw sabiyan wa yadhkaru anna Umma Salamah ba'athat ila muallimil kutab. Ini bab orang yang meminjam. Dalam setengah nuskahnya dia kata ista'ana, orang yang minta tolong dengan seorang hamba ataupun budak. Lagu mana? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Disebutkan Ummu Salamah hantar orang pergi kepada guru yang duduk mengajar. Dia minta hantar kepada saya hamba, kata dia. Untuk saya nak minta tolong lah, buat busar apa dia ni? Suf, bulu binatang. Serupa dengan apa ni? Kapah ataupun kabu dia tokoh-tokoh gitu. Dia kena itu palu dengan busa dia tu ada. Gitu zaman dulu dia buat. Ada panah, busa panah tu. Lepas tu dia ada macam anak panah. Dia letak dalam tokoh banyak tu. Dia buat gitu. Dia buat gitu lama-lama jadi hancur lah. Itu cara teknik lama lah. Teknologi lama. Allah ni teknologi baru ni pakai mesin semua. Dia nak buat tu lah. Begitu juga bulu-bulu dia kan, bulu biri ke apa, bila dicukur tu, digunting tu, buat maris tepat tu dia jadi tokoh-tokoh. Tidak jadi pecah-pecah gitu. Molek lah. Dia nak suruh tu lah, jangan hantar kepada ku orang merdeka. Jangan hantar kepada ku orang merdeka. Apa? Apa dia suruh gini ni? Sebab orang merdeka payah. Orang merdeka payah. Jadi kalau dari segi kerugian, kalau dari segi bahaya, kalau dari segi dapat kecederaan, kalau apa, kena ganti rugi itu banyak. Tidak seperti hamba ni. Itulah di sini ada kaitan dengan bab ni. Iaitu dari segi dia kau gapo dia kau banyak, tidak serupa dengan hamba. Sebab apa? Dia minta gini. Sebab ada jumhur ulama mengatakan ni, dalam hasyiah ni pun ada. Jumhur ulama mengatakan orang yang pinjam budak yang merdeka. Budak yang merdeka yang belum balik lagi.
ataupun hamba tanpa izin tuan dia, lepas tu binasa dia, kedua-duanya itu mati ke apakah gitu. Maka orang yang panggil sana, dia kena menanggunglah kerugian. Dia kena bayar ganti rugi. Harga hamba itu kepada tuan dia. Adapun hak kanak-kanak sana, hak merdeka sana, kalau dia minta tolong dengan budak tu buat kerja, maka dia kena aqilah dia, keluarga dia bayar ganti rugi. Gitulah. Tetapi kalau dengan izin tak apa. Dan benda kerja yang dibuat tu benda tidak bahaya lah, kata tidak bahaya. Tapi kalau bahaya tak boleh. Kena minta izin. Sini cerita Anas ni. Bila Nabi SAW pergi ke Madinah, ayah dia pun pergi minta biar dia khidmat kepada Nabi SAW. Anas kata, aku pun khidmat lah. Pada ketika tu dia tak balik lagi, umur 10 tahun. Start jadi khaddam Nabi SAW tu umur 10 tahun. Dia nak ayat sininya, boleh orang merdeka pun untuk jadi khaddam, untuk khidmat kepada seseorang tu, sekiranya perkhidmatan itu tidak bahaya lah, tidak mengancam dia. Tak apa. Apalagi dengan izin, dengan izin ayah, dengan izin keluarga dia. Tuan nak sini, Pak Dana itu banyak kali dah jumpanya. Babun al-ma'dinu jubar. Pekerjaan seseorang di lumbung, kalau menyebabkan dia tu mati, tidak membawa ganti rugi, sebarang ganti rugi kepada dia. Itu salah satu maknanya. Salah satu makna lagi, iaitu al-bi'ru jubaran supalah, iaitu kalau dia gali telaga ataupun dia pergi usahalah lombong tu tempat tanah mati, tempat orang tak cara lah, dia pergi gali, tiba-tiba orang lain lalu situ, lalu jatuh mati katakanlah, atau cedera. Dalam kes ni dia buat tadi di dalam tanah dia, ataupun di tempat yang jauh daripada orang duduk lah, tanah mati kita kata, tempat yang orang tidak duduk lagi situ. Tiba-tiba orang lalu pergi situ, lepas tu jatuh mati, ataupun orang tu pergi senyap-senyap pergi nak cari juga barang tu, mah kau perok situ, mati saja. Tidak kata dia ni kena menanggung ganti rugi orang yang gali tadi tu. Gitu. Ini tidak bermakna, hadis ini tidak bermakna kalau kerja di lombong ataupun kerja di mana-mana tempat-tempat yang bahaya lah kita kata, tidak ada sebarang ganti rugi. Tidak. Kalau tempat-tempat yang bahaya tu memanglah ada. Hak tadi tu cerita lain. Cerita lain. Kalau dia tu dengan sendiri pergi, no, ataupun orang lain buat, dia pergi lalu jatuh dia situ, ataupun dia mendapat bahaya, kecederaan di situ, tak kena apa-apa ke atas siapa-siapa pun tak kena, dia sendirilah menanggung. Tetapi kalau besar-besaran lah kita kata sebuah lombong sekarang ni masuk bawah tanah, lombong arai batu ke lombong gapo ke kita atau masuk dalam tanah, beberapa jauh dalam tanah masuk, buat apa ni lubang besar pergi buat kerja dalam tu, itu lain cerita. Hak tu memang ada, dia kena ada orang yang bertanggungjawab. Iaitu tuan punya tu lah, ataupun kalau kerajaan. Lepas tu dia kata al-ajma'u jurhuha ataupun jarhuha jubarun. Lepas tu ada hak tadi lah, wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jubarun. Kalau binatang al-ajma' tu, ajam maknanya tak dipahami bahasa dia. Sebab kalau bahasa selain daripada Arab dia panggil bahasa ajam. Sebab bagi orang Arab dia tak faham.
Serupa dengan kita dengar binatang kecek. Mana kita faham burung. Kita tak faham. Sebab tu binatang dikatakan ajma'. Bukan makna dia tak ada bahasa. Ada bahasa je. Kalau tidak, apa maknanya? Dalam Quran disebutkan wa'ullimna mantiqat tayr. Diajarkan kepada kami bahasa pertuturan burung. Adalah tu. Cuma kita tak faham. Sebab bahasa ajam kepada orang Arab dia tak faham walaupun bahasa. Di sini maksudnya ajma' di sini binatang, bukan bangsa ajam kau apa dak, binatang. Tak kira lah binatang apa pun. Di sini al-ajma' jubarun. Yakni kalau binatang tu pada masa yang memang bebas lah dia, pada masa memang bebas dia. Tepat dia. Tiba-tiba kita pergi kena sedang, mati ataupun cedera. Apakah tuan dia tu kena bayar ganti rugi? Tak. Kalau sekiranya kita pergi tempat tu. Dan memang tempat tu memang khusus dia lepas dia tu. Ataupun kalau dalam masyarakat tu lepas tengah hari, malam baru-barulah dia masuk dalam kandang. Kena beringat. Gitu. Tapi kalau dalam keadaan tak boleh lepas, peraturan menentukan tak boleh lepas. Tiba-tiba dia lepas juga. Lepas tu bila lepas tu kena orang. Tak boleh lah tu. Kena bayar ganti rugi. Ataupun binatang tu dalam kendalian dia. Dia yang sedang mengendalikan binatang tu. Dia boleh mengontrol binatang tu. Tiba-tiba binatang tu pergi juga buat orang lain. Tak boleh lagu tu. Kena ganti rugi juga. Hak ni kalau binatang saja. Binatang kita tak boleh nak kenakan ganti rugi atas siapa-siapa. Anak kita pergi main dekat ayah seseorang tu, kita kata dekat ayah seseorang tu, ayah tu pun patut mata dia, katakanlah jadi buta. Apakah boleh kita nak menuntut ganti rugi daripada tuan ayah? Tak boleh. Al-ajma' jurhuha jubaru. Itulah termasuk dalam kaedah ni. Lepas tu kita kata tu patut ada kena jaga lah. Patut jaga. Ini kalau binatang yang memang kadang-kala dia mengganas, tidak sama-sama. Tapi kalau binatang sama-sama jenis kekoh orang, beruk misalnya, tak boleh lagu tu, tak boleh lepas. Sebab kerok misalnya, beruk kau, kerok kau, tak boleh lagu tu. Tapi kalau terlepas, dia sudah jaga dah, terlepas. Jurhuha jubar. Kalau terlepas. Mengikut setengah ulama-nya jurhuha jubar. Setengah ulama kata tak boleh, terlepas pun dia kena. Sebab apa? Dalam tanggungan dia. Dalam jagaan dia. Sebab apa dia tidak jaga molek? Gitu. Lepas tu macam-macam lah pendapat ulama ni kata kalau tengah malam, tengah hari boleh, kalau tengah malam tak boleh, macam-macam lah. Tu sebenarnya pendapat berlaku. Hak ni boleh berubah-ubah ni, keadaannya boleh berubah-ubah benda ni. Dan pemerintah boleh menentukan peraturan. Boleh jadi sampai itu orang lepas binatang tak apa. Sebab apa? Tidak bahaya. Sekarang ni kalau lepas begitu dengan keretanya, dengan motornya tengah jalan tu, boleh bahaya kepada orang. Boleh jadi peraturan dibuat lagu lain pula. Siang malam pun tak kira, tak boleh. Jadi hak ni kita kena pendapat-pendapat ulama dulu tu sepatutnya kita kena ambil lah. Ia sebagai barang-barang yang boleh kita guna mana. Hak sesuai sekarang ni. Ataupun kalau tak ada lagi, buatlah satu peraturan. Sebab ni bukan satu ketetapan. Tetapi asasnya kalau kita dengan binatang tu saja, tak ada apa-apa. Sebab apa? Dia tidak ada akal. Serupa dengan orang gila pula gitu juga. Jubar juga. Kalau dia tetok kita, kalau dia tikar kita, jadi kena beringat. Sebab orang gila ni bukan duduk dalam wak semua, bukan tamak semua. Ada ketikanya lepas. Ketika dia jadi tu, kira-kiranya dia siada. Jadi juga. Habislah kita saja. Ini yang maksud tidak kena bayar ganti rugi ke apa. Tapi kalau hak gila tu biasa jenis nak tetok orang semacam, sepatutnya dia kena kawal, dia jaga. Lepas tu dia tidak jaga, siapa kena orang itu lain. Hak tu kena. Hak tu serupa dengan ajma' ni lah juga. Orang gila tu pun serupa dengan ajma' ni juga. Begitu juga kanak-kanak. Kalau kanak-kanak bawah umur, jubar juga. Kecuali kalau dibuktikan bahawa kanak-kanak tu didorong
ataupun diugut oleh sesiapa supaya buat. Itu lain. Tapi kalau tidak semata-mata kerana dia kanak-kanak, dia tak faham apa satu, jubar. Wa fir rikazil khumus, ini kita sudah bicara dulu, berhubung dengan rikas itu kena bagi kepada pihak kerajaan 1/5 daripadanya. Lepas tu rikas tu gapo dia, banyak pula khilafnya, dulu kita sudah bicara. Di antaranya yang mengatakan ada yang mengatakan hak ni harta karun, orang panggil harta karun. Tak tahu sama bila lagi jolak hayung kita kata tiba-tiba jumpa ke dia. Mah supaya kita kata. Situ tanda kalau kita tengok zaman Sriwijaya lah, misalnya. Zaman nu lah. Bukan zaman lah ni. Nak kata kepunyaan sesiapa tak pernah sabar. Sebab duduk di satu tempat. Boleh kita rajin pergi gali boleh kita. Bila boleh kita tu 1/5 daripadanya kena bagi kepada pihak kerajaan. Itu tanggungjawabnya. Lepas tu pak lagi boleh ke dia sendiri, pak dia lagi. Lepas tu al-ajma' ujubarun, supaya tadi juga Ibnu Sirin kata mereka tidak mengenakan sebarang ganti rugi kerana tendangan binatang. Jadi kalau kita hidup main ikut tepi kuda tu, kayaknya tendah ke dia. Nya tendang ke dia. Retak betih kita kata. Retak kita kata ni tulai betih. Kita kata ataupun patah kau kadang-kadang dak. Sebab dia suruh pergi main situ. Tetapi mereka mengenakan ganti rugi kalau sekiranya salah mengendalikannya. Nya kona kuat alik ni orang ada situ. Sepatutnya tak kona lagi. Nya kona tarik kuat tu tepuh orang. Ini kesalahan orang yang mengendalikannya. Bukan maknanya kuda tu saja dak. Kesalahan orang yang mengendalikannya. Itu kena. Jadi hak ni serupa lah juga tu. Kalau kita kata apa ni? Kenderaan pun kalau sekarang ni kalau kita kata kena ganti rugi ke tidak? Ya kalau dia cuai. Kalau dia cuai. Tapi kalau dia tidak cuai, hanya benda tu berlaku dengan takdir. Kita kata takdir belaka. Tapi hak ni kira-kira tak ada sebab dah. Memang molek belaka dah. Bawa pun sederhana dah. Cek belaka dah. Tiba-tiba terbalik. Dah nak ke mana? Lagu tu tak. Tetapi kalau menyebabkan cuai dia, tu kena. Kena bayar ganti rugi. Situ. Hamad berkata, sebab tadi jugalah. Tidak dikenakan ganti rugi kerana tendangan binatang, kecuali kalau ada orang yang menyucuk binatang itu. Kalau ada orang yang cocok, nyabit dengan dia. Kuda tu molek-molek duduk. Nya cocok. Cocok tu jetak lah. Apabila jetak tu kena orang ni. Tu nyabit dengan dia. Ataupun lain-lain lah. Kalau sabit dengan orang, kerana dia, kecuaian dia, maka kena. Tapi kalau sendiri, tak. Siapa dia suruh kita pergi main ke tepi tu. Wa qala Syuraih berkata, la tudamman ma'aqabat. Lebih kurang tadi jugalah. Tindak balas binatang tidak dikenakan ganti rugi terhadap tindak balas binatang. An yadribaha. Jadi an di sini dengan hazaf jarah, haraja di sini. Bi an yadribaha fatadriba birijliha. Ba di situ, ba yang mahdzuf itu litaswiril masalah, untuk menggambarkan masalah. Jadi kita nak tengok takdir apa tu luar dia pun ada, dalam hasiah ni ada. Lagu mana binatang itu bertindak tu? Tindak balas binatang itu. Umpamanya kalau seorang pukul dia, maka dengan sebab pukul tadi dia dia tendang lah dengan kaki dia. Jadi dengan sebab orang lain. Dengan sebab orang lain. Tu tak kena. La tudamman ma'aqabat an yadribaha fatadriba birijliha. Bi an yadribaha fatadriba birijliha. Gitu. Kalau nak kira kena juga di sini ni. Sebab dia nyabit tu. Qala Syuraih min la yudmanu dharibu dabbah
ما دام في معاقبتها بالضرب، وهي أيضا تضرب برجلها على سبيل المعاقبة المكافأة منه. لا تضمن الدابة بإسناد الضمان إليها مجازا. أن يضربها فيضرب برجلها. قال الكرماني أن يضربها فيضرب برجلها كالتفسير للمعاقبة. Maknanya hak ni kes ni kalau tak kena ni, kalau sekiranya dia pukul binatang dia tu untuk binatang dia bergerak lah. Kalau tidak tak bergerak, dia pukul, tiba-tiba binatang dia tu cendah kena orang lain, tu tak kena. Saja nak berlaku. Sebab apa dia pukul binatang dia tu? Ada sebab nak suruh bergerak. Sebagai tindak balasnya binatang dia tu bertindak balas. Tendang dengan kaki dia, kena satu-satu orang, budak kau ke apa kau. Jadi adakah kena ganti rugi kalau sekiranya lagu tu? Hak tadi dia cocok saja. Hak ni tidak, dia kerana nak suruh bangun kau kuda dia tu, ataupun nak suruh berjalan kau tak mahu berjalan. Lembu dia kau, kubah dia kau, kita kata nak suruh berjalan, tak berjalan. Tiba-tiba apabila dia pukul tu dengan maksud tu nya bertindak. Apabila bertindak terkena siapa-siapa, kena ganti rugi ke tidak? Tak. Ya, gitu. Hakam dan Hamad berkata, kalau mukari, orang yang menyewakan himar, dia tarik himar. Biasanya sewa ni kalau zaman itu, sewa ni orang hak beri sewa tu, tuan dia tu dia jual ringgit. Hak penumpang saat ni dia bayar sewa tu naik lah datang tu, dia jual ringgit. Kalau kita learn ni kan, driver kereta lah, driver kereta, driver bas, penumpang tu hak naik. Driver kereta tu bawa. Idza saqal mukari himaran, kalau yang menyewakan himar itu dia tarik himar dia, ada perempuan duduk atas tu, lepas tu himar tu perempuan tu jatuh, katakanlah jatuh dalam keadaan biasa, molek dia jatuh, la syai'a alaih, tak kena apa-apa. Jadi orang yang memberi sewa tadi, yang menyewakan itu tidak kesalahan dia. Sekiranya molek lah, tapi kalau cara dia erek tu derah sangat, sampai jadi jatuh, itu lain. Seperti kata tadi lah, kalau dengan cuai driver tu lain. Tapi kalau tidak cuai dia, tidak kena apa-apa ganti rugi. Dia tidak menanggung apa-apa ganti rugi. Sya'bi berkata, kalau dia menarik binatang sampai bawa binatang sampai penak binatang itu, dia menanggung. Ini kalau bawa binatang, sama itu binatang lah yang jadi kenderaan dia. Sekarang ni pun lagu tu juga kereta. Bawa kereta tu lebih pada hak. Lebih pada hak kereta orang beri sewa kan juga tadi. Lebih pada hak. Bawa pergi tempat hak tak pernah sabar. Tiba-tiba berlaku kerosakan. Dia kena ganti rugi. Dia kena tanggung. Gitu. Tapi kalau dia naik dengan cara biasa, tak kena. Tak kena. Begitu tempat hak biasalah. Ni pergi hak tempat batu-batu, batu-batu besar-besar, batu kerikil, kita kata hak tajam-tajam tu, pergi derah pula bawa tu. Kalau kereta lah ni, kalau zaman itu binatang sampai jadi penak, kalau katakanlah binatang tu mati, maka dia kena bayar sekiranya dengan kecuaian dia. Tapi kalau dia bawa molek, mati tak apa lagu tu. Lepas tu nak tahu mana bawa molek ke tidak molek, dia kena ada bukti. Kena ada bukti. Sekarang ni macam-macam, terutama zaman sekarang ni macam-macam dah teknologi itu, banyak teknologi kan, boleh tahu driver ni bawa lebih daripada had laju yang dibenarkan, boleh tahu. Ada metal, boleh, situ kita boleh tahu. Ataupun saksi-saksi yang duduk atas bawah, duduk atas kereta tu ramai-ramai tu katakan dia bawa molek ke tidak, senang lah. Kalau gitu. Lepas tu al-ajma'u aqluha jubarun wal ma'dinu jubarun wal bi'ru jubarun wa fir rikaz al-khumus. Ni kalau al-ajma' naik kuda, sewa kuda, tiba-tiba kuda tu molek, tak tahu apa. Jadi macam gila kuda tu, siapa jatuh. Orang yang memberi sewa tu, yang menyewakan kuda tu, dia tidak salah. Sekiranya tidak terbuktilah bahawa dengan sebab dia jadi gitu kuda tu. Sebab binatang mana kita boleh tahu.
Kita boleh tahu kadang-kadang dia molek, kadang-kadang tidak molek. Gitu. Supaya juga kenderaan. Sekarang ni kita sewa kenderaan. Kalau sekiranya molek dah, lepas tu aksiden kita. Nak minta tuan hak yang menyewakan kepada kita tu bayar kita. Tak. Kecuali kalau dengan sebab dia. Dia bagi tayar tu tayar hak celup misalnya. Hak tak molek lah. Dia tidak baiki, benar-benar brake kalau mau nak putus. Lala dah kita kata dia tidak baiki. Itu boleh lah, boleh jadilah. Tapi kalau semata-mata kerana sewa saja, tak. Jadi ini pun termasuk dalam ajma' juga, kereta, bah, kau gapo, kau mutu, kau kalau ada sewa, termasuk dalam ajma' belaka. Jubar. Habis itu. Babu ithmi man qatala dhimmiyan bighairi jurmin. Ini bab dosa orang yang membunuh dhimmi tanpa dosa, tanpa apa-apa kesalahan. Mana yang diharuskan oleh syarak membunuhnya. Dhimmi ni apa dia? Iaitu orang kafir yang duduk dalam negara Islam dan memberikan taat setianya kepada pemerintah Islam. Itu dhimmi. Imam Bukhari ni pelik. Dalam hadis ni bukan sebut dhimmi, nafsan muahidatan. Bukan dhimmiyan, bukan man qatala dhimmiyan, tetapi man qatala nafsan muahidatan. Padahal kafir muahid tidak semestinya dia dhimmi. Kafir muahid ni lagu mana? Kafir duduk di negeri kafir harbi, bukan dia taat setia kepada kerajaan Islam, tapi dia masuk ke dalam negara Islam ini dengan jaminan, dengan kebenaran kerajaan Islam. Itu muahidnya. Ataupun kafir yang duduk di negeri lain, bukan duduk di bawah pemerintahan Islam, duduk di negeri lain, tapi dia mari ke sini, dia mari ke negeri ni atas dasar negeri dia dengan negeri ni memang berbaik-baik, tidak ada permusuhan. Negeri dia dengan negeri ni berbaik-baik. Lepas tu kerajaan kita pun benar dia mari. Itu orang panggil muahid. Tidak semesti dia taat setia kepada pemerintah Islam tu. Tak. Dia orang negeri lain. Hak tu dalam hadis ni Imam Bukhari dalam tajuk dia kata sesiapa yang membunuh dhimmi. Padahal muahid itu lebih luas lagi. Mana dia? Kalau nak kiranya hak muahid itu, hak dalam hadis ni sebut muahid. Dia sepatutnya dia kata ithmiman qatala muahidan gitu, tapi dia tak kata gitu. Sebab apa? Sebab dia nak ayat setara bunuh kafir muahid itu tak bau syurga. Apatah lagi kafir zimmi hak duduk dalam negara Islam, ia taat setia kepada pemerintah Islam, lebih-lebih lagi lah. Itu sebab dia ambil tajuk. Tajuk tu dia faham daripada min babil aula. Dia ambil daripada mafhum aulawi. Hak kafir zimmi lebih-lebih lagi lah. Setara kafir hak luar-luar negeri ni pun, apabila dia mari kita bagi ada pasport gapo, ada kebenaran gapo, kita kena jaga dia, tak boleh nak bunuh dia, tak terpaksa. Tak boleh. Tak bau syurga. Dan bau syurga tu didapati daripada perjalanan 40 tahun. Macam-macam riwayat ni. Ada 1000 tahun pun ada 100 tahun pun ada 70 tahun pun ada, macam-macam. Apa yang kita kata tak serupa tu? Tak serupa tu pasal kedudukan lah tak serupanya. Kalau kita kata satu benda dalam dunia ni pun gitu juga. Kalau kod ni dekat, kalau kod ni jauh, jalan. Tapi nak sampai situ juga. Begitu juga kalau kod ni dah muka dia buka kod ni, bau lah ni. Dekat lah orang dekat. Tahu kalau kod ni kena jauh. Pasal tidak buka kod tu. Katakanlah kalau hak dalam dunia ni pun begitu. Apatah lagi hak syurga. Ini menunjukkan bau syurga tu jauh. Bau syurga tu jauh. Jauh pergi. Jadi bau syurga tu bau mana? Bau dalam syurga kau bau luar syurga? Bau dalam syurga tu kira-kira kalau hak bau dalam syurga tu kalau nak ukur jarak dia nya boleh pergi sejauh mana sejauh ni. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan tidak. Di luar daripada syurga tu boleh bau. Orang-orang yang akan masuk syurga dia bau. Dia bau. Hak
Dua makna. Satu maknanya bukan makna luar syurga tu bau, tidak, dalam syurga. Tapi kalau diandaikan bau dia tu jauh mana boleh pergi? Sejauh tu kalau dilepas. Kalau dilepas ke lain. Jauh tu ataupun dalam syurga tu maksudnya 40 tahun. Perjalanan dalam syurga tu bau dia. Kalau diandaikan di luar jauh tu, tapi maksud dia tidak bau syurga ni, tak masuk syurga. Tak dapatlah bau tu. Bau kuat gitu semua tu. 40 tahun pun bau dah tu. Hak ni maksud adalah syurga. Gitu. Lepas pada tu, hadis ini menunjukkan tak boleh lah. Bukan kata semua orang kafir ni kita boleh bunuh. Tak. Orang kata boleh bunuh orang kafir tu kafir harbi. Sebab dia pun bila-bila masa kalau badidai lah maknanya. Dia pun nak bunuh juga kita. Kalau lagu tu memang boleh. Kalau lagu tu perima lah. Kalau tak ada dia, ada kita. Gitu. Perima. Ataupun ular. Misalnya, boleh bunuh lagu tu. Sebab apa? Kalau kita tak bunuh dia, silakan dia patut kita. Hak lagu tu. Ada pun orang kafir muahid kau kafir harb apa ni zimmi kau tak boleh. Inilah hadisnya yang menunjukkan tak boleh bunuh. Lepas tu hak Islam kata boleh bunuh orang kafir, bukan semua orang kafir. Kalau orang kafir yang baik, yang tak ada masalah, tak boleh kita bunuh. Nak tipu dia pun tak boleh. Tak boleh. Kalau harbi lain, sebab dia pun lagu tu juga terhadap kita. Apa maksudnya Imam Bukhari buat mari di dalam bab diat ni? Dosa tu dosa lah, tapi kena bayar diat. Kena lah. Kalau buat juga kena bayar diat lah. Kena bayar diat. Kalau bunuh juga kena bayar diat kepada keluarga dia. La babun la yuqtalul muslimu bil kafir. Orang Islam tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Daripada sinilah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan lain-lain lagi kata orang Islam kalau bunuh orang kafir, walaupun kafir zimmi, tidak kena bunuh balas. Hanya bayar diat saja. Imam Abu Hanifah kata tak lagu tu. Tidak lagu tu. Imam Bukhari pun nampaknya sini serupa dengan Imam Abu Hanifah juga. La yuqtalul muslimu bil kafir. Tidak boleh dibunuh orang Islam dengan orang kafir. Itu bagi Imam Abu Hanifah kafir harbi, bukan kafir zimmi. Kafir zimmi pun tadi lah. Jadi Imam Bukhari buat mari tak boleh bunuh kafir zimmi. Lepas tu bab la yuqtalul muslim bil kafir. Hak kata dalam hadis ni lagu mana pula ni? Tak boleh bunuh orang Islam dengan sebab bunuh orang kafir. Jadi makna mudah lah, tak apalah kalau bunuh orang kafir. Ni kafir lain. Dia nak ayat gitu. Kafir lain. Imam Abu Hanifah pun pakai lagu tu juga dan molek waktu di sini hadis tadi jugalah la yuqtalu muslimun bi kafirin. Jadi ulama-ulama orang lain ni dia kata Nabi SAW sebut kafirin. Kafir itu tak kira lah kafir gapo pun, dia sebut kafir. Tetapi Imam Abu Hanifah kata tak, kafirin di sini dengan makna kafir sebenar, kafir sungguh, kafir dalam arti kata yang sebenarnya. Apalagi kalau ditengok kepada riwayat yang lain dalam Abu Daud ada tersebut ni. Hadis ni juga lebih kurang ni lah juga. La yuqtalu muslimun bi kafirin wala dzu ahdin fi ahdihi. Tidak boleh dibunuh orang Islam dengan sebab bunuh orang kafir, dan tidak boleh dibunuh dzu ahdin. Dzu ahdin yakni muahid lah, kafir muahid sana. Fi ahdihi. Dalam keadaan dia tu ada perjanjian dengan kita. Ada perjanjian dengan kita. Mana dia masuk ke negeri kita, kita benarkan dia masuk. Tak boleh bunuh. Tidak boleh dibunuh dzu ahdin fi ahdi. Tak boleh. Apatah lagi kalau zimmi. Kau tak boleh. Kafir ahdi ni, ataupun muahid ni pun Nabi SAW tak boleh bunuh. Sebab kalau kita kata la yuqtalu dzu ahdin fi ahdihi ni, maksudnya gana? Maksudnya gana? Tidak boleh dibunuh muahid semasa dia tu ada ikatan perjanjian damai dengan kita, dengan sebab dia bunuh orang Islam kita tak boleh bunuh dia ke? Sebab dia kata lagu tu semua kata boleh kalau dia bunuh orang Islam. Lepas tu apa maknanya di sini? Makna tidak boleh dibunuh. La yuqtalu muslimun bi kafirin. Kafir tu lain. Wala dzu ahdin. Dzu ahdin ni pun tak boleh bunuh. Hak kata
La yuqtalu muslimun bi kafirin, tadi kafir itu kafir harbi. Sebab apa? Dia ada sebut pula zu ahdin selepas tu. Zu ahdin menunjukkan kafir lain. Hak ni tak boleh dibunuh. La yuqtalu, tak boleh dibunuh. Seperti mana tidak boleh dibunuh orang Islam. Gitu. Kafir ahdi ni pun tak boleh nak bunuh juga. Gitu. Lepas tu idza latama al-muslim yahudiyan indal ghadab. Di sini banyaklah khilafnya. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kisah ni. Dia tidak suruh Yahudi tu tapak balik. Daripada sinilah Imam Abu Hanifah dan orang sependapat dengan dia, kalau tapak ni tak boleh. Bukan hukuman dia nya balas balik, tapak pula tak boleh. Kok mana-mana pun dia kata. Hak bolehnya kepada dia paling tinggi dia bayar ganti rugi gitulah. Ataupun ta'zir dalam bentuk lain. Denda ke apa ke. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi ni Yahudi ni tapak balik di sini. Ataupun maksud dia satu lagi, kalau tapa tu mana dengan sebab suatu kesalahan yang munasabah, tak apa. Seperti mana di sini. Kalau tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tapa dah lah balik. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh bayar dah lah ganti rugi. Mana ada sebut dalam mana-mana riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia bayar? Tak ada lagu tu. Cumanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan jangan sampai kata orang ni lebih, Nabi ni lebih sampai menguraikan Nabi lain. Jangan sampai lagu tu. Jangan sampai lagu tu. Lagu tu tak boleh. Hadis ni pun banyak kali dah kita sudah jumpa, dan akan jumpa lagi. Fala adri aqbli, tak apalah tu. Jadi apa ni bara'ah ikhtitamnya di sini duduk mana? Duduk pada yus'aqun, pengsan ataupun tak sedar ke diri, ataupun mati pada hari kiamat nanti. Ini isyarat kepada mati, isyarat kepada habis ataupun mati. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, kitab istitabatil mu'anidin dan seterusnya. Wallahu a'lam.